Okey, mendekat. Okay, sekarang cik tanya. Sekarang DB ni saya tengok. Cik DB ni orang ni buat cantik. Cantik orang yang buat. Makan mega kabel. Kalau kita tu mega kabel. Ini high quality cik. Tu nampak benda kuning tu. Okey. High quality mega kabel. Cuma cik tanya, kenapa yang ini patutnya yellow. Patutnya Y4 ni yellow, patutnya kabel warna kuning. Tapi kenapa dia pakai warna merah? Ni blue, ni B. Ni B. Ini blue, patutnya kabel warna biru. Tapi kenapa dia pakai warna merah? Macam ni R ni betul lah, kan? R. Betul lah. Kalau saya tahu kat sini lagi, Y. Macam ni Y. Y ni yellow, betul lah, kuning. Lagi, kita tengok lagi ni B. Blue. B2, betul lah, kabel warna biru. Saya tengok berapa banyak. Jadi lain semua ikut lah. Macam ni kuning, macam nampak ni R. Patutnya ini red kan, R. Tapi dia pakai kabel warna kuning. Tu. Jawab lagi, mana lagi yang. Jadi soalan cik, InsyaAllah saya akan jawab soalan cik tu. Kita check dulu. Okey, ni blue dah dicat. P tu apa tu? P tu power. Okey. Pegang kira sheet. Kita tengok itu je lah. Video record tak? Record kan? Okey. Masa rumah ni belum buat, dia dah bagi-bagi dah. Dia dah bagi okey, contoh untuk dapur ada 6 plug. Okey, 3 untuk red, 3 untuk yellow, 3 untuk blue. Lepas tu dia dah susun je cantik dah. Tapi kadang-kadang masa buat kerja ada kesilapan. Kadang-kadang tokek supervisor suruh buat macam ni. Tapi pekerja buat macam tu, lain. Saya ikutkan yang ini, sepatutnya kabel dia warna Y4 ni dekat je. Sepatutnya Y4 ni mungkin supervisor dia suruh buat kabel kuning. Tapi pekerja dia letak kabel merah. Dia tak ikut drawing untuk saya. Dia tak ikut plan. Patutnya macam contohnya ni B4 ni patut dekat tempat tu kabel biru. So dalam drawing tulis kabel biru, tapi pekerja tak ikut arahan, dia letak kabel merah. Contohnya ini saya rasa ni satu tempat, satu bilik. Mungkin mungkin bilik yang sama. Contohlah dapur lah contoh. Mungkin tiga kabel dalam dapur kawasan yang sama. Sepatut ada kabel red, ada kabel hitam, ada kabel merah, kuning, biru. Muka saya cik, di sana pada muka saya. Patut ada kabel merah, kuning, biru. Tapi mungkin pekerja tak ikut arahan, dia pasang semua merah. Jadi bila wiring ni tarik hacking orang lain buat, tarik wire orang lain buat, piping orang lain buat, fitting orang lain buat. Supervisor atau leader ni engineer ke, dia datang dia akan check semua. Sebelum dia sign dia akan check betul tak. Jadi bila dia datang dia tengok tak betul. Tapi dia bila dah plaster macam ni, sudah plaster dah cantik, takkan dia nak buka balik, pecah balik. Jadinya engineer dia guna tagging. Jadi dia ada kesilapan, tapi dia dah tagging dengan ni benda ni, tagging ni kabel marker ni. Jadi ikutkan, memang tak ikut. Tak boleh macam ni. Sebab dia kena ikut color-color dia. Tapi ini bukan masalah sebab dia dah tak tagging. Dia dah perbaiki kesilapan tu dengan tagging. Jadinya pengguna ataupun electrician lain yang datang buat kerja lepas tu, dia dah tahu dah dengan, walaupun kabel ni merah, tapi bahkan tagging ni Y4, dia tahu ini untuk yellow. Ni blue 4, ini untuk blue. Memang technical dia salah, dia tak ikut drawing. Tapi dia dah betulkan balik dengan tagging ni. Jadi cik faham tak maksud tu? Cik puas hati tak dengan jawapan saya? Puas hati. Cuma itulah yang nampak pelik lah kan, sebab ingatkan dia habis kabel ke apa kan. Biasanya habis kabel. Ada juga kes sepatut kira dia kabel cukup, tapi tak cukup. Sekarang ni ada balance kabel merah saja. Jadi yellow face dengan blue face semua dia belasah warna merah, tapi dia tagging warna ni. Ikutkan macam ni, ikutkan tak profesional.
tak profesional. Tapi tak salah sebab dia ada tagging. Macam itulah. Kalau cik nak komplain balik yang dekat developer, saya tak tahulah. Tapi ikutkan tak salah pun sebab ada tagging. Cuma dia pasang macam kalau dalam buku. Okey. Kalau cik tahu kat sini. Semua 100 MA betul tak? 100 MA. Okey, saya nak tengok plug dekat mana. Atau ambil soket tester Zari. Cik stop dulu video cik. Okey, ini incoming. Incoming daripada luar. Dia pakai saiz 16mm ni kabel, betul. Dari luar masuk sini 16mm. Dia keluar dekat sini saiz 6. Ni saiz 6 ni, kabel ni saiz 6. Keluar. Dia pergi dekat agih-agih kan, lepas tu dia masuk saiz 6. Okey. Di sini cik. Ikutkan ni tak ikut spek, tapi boleh pakai. Minimum ni berapa? 10. Okey, kat sini. Walaupun dia pakai mega kabel, tapi ni dia pakai mega kabel, dia boleh tahan lah, dia lagi bertahan daripada yang lain lah. Okey, kalau cik tengok kat situ, nampak tu. Dia tulis, nanti cik tengok balik video ni kat YouTube. Mega kabel 1 kali 6 square tu. 6 square mm tu. Tu 6. Patut ni dia panggil 10. Cuma tapi dia cover pakai mega lah, mega dia tahan. Video. Sepatutnya dalam rumah cik ni 2 tingkat ni, 2 tingkat je kan? Ada berapa banyak dB ni? Satu tu je. Satu tak apa. Kalau dia 2 dB, dia pakai 6 tak sesuai. Sebab dia nak kena tarik ke dB yang lain. Takut panas kabel. Tapi dalam dB yang sama, ikutkan spek tak sesuai. Tapi tak ada masalah. Sebab apa? Bila jarak kabel tu tak panjang, pendek-pendek, resisten rendah. Bila resisten rendah, kabel tak panas. Jadi dia tarik daripada sini ke dekat sini je. Daripada sini ke sini. Lepas tu daripada sini ke sini kan. Lepas tu sini dia agih-agihkan tempat lain. Jadi 6mm ni hanya dalam dB saja. Okey, buku saya ikutkan tak ikut spek. Tak profesional macam ni. Sepatut minima 10 baru nampak profesional ikut spek. Tapi still tak ada masalah. Sebab apa? Jarak dia pun tak sampai, hanya beberapa cm saja jarak dia. Dan bila jarak dia tak panjang, resisten kabel resisten tak tinggi, kabel tak panas. Jadi dibolehkan. Dan kabel pula dia pakai yang high quality mega kabel. Okey. Cik puas hati tak jawapan saya? Cik boleh faham kan? Ikutkan tak profesional. Tapi dia dah pasang dan jarak tu tak jauh, dekat semua, kabel tak panas dan dibolehkan. Cuma persoalan dia, sekarang dah dia pasang macam ni kan, tak ikut spek. Takut nanti kalau apa-apa jadi kemudian hari ke, Okey, kan? tak ada. Dia setakat dekat-dekat macam ni tak panas. Yang insurans dia tak kacau benda ni. Kalau dia kata tak ikut spek tu semua. Ikutkan masa CF dulu, orang CF tu kena cek. Patutnya siapa dulu ke CF tu kena cek. Okey. Jadi kita pergi cek balik, siapa yang sign CF ni? Kita tanya dia balik. Macam tapi ni tak ada apa cik. Tak ada. Tak ada apa, ikutkan tak ada spek. Boleh pakai 6. Dah jadilah. Tak pendek-pendek okeylah, tapi kalau jarak jauh-jauh sampai 10 meter, 15 meter dia pakai 6mm tak boleh lah. Sebab ni dB ke dB tak boleh. Macam ni kalau saya tengok earding dia pun, dia pakai kabel ni besar. Besar okeylah, kabel besar. Road kita tak tahu, nanti kena check. Kabel ni, kabel main pun besar 16. Okeylah. Cuma ni lah yang kecil-kecil, pendek-pendek dia lah. Ni nama dia kabel jumper. Dia jam-jam je, daripada main dia jam ke sini, dia jam ke sini. Pendek-pendek. Tak ikut spek, tapi tak ada masalah. Dia dari segi safety insya-Allah tak ada masalah. Okey, start je. Satu drawing aircon dengan water heater masuk kat litar kuasa. Tapi ST punya drawing aircon dengan water heater dia masuk dekat litar cahaya. Itu yang ini saya rasa dia guna drawing ST. Cuma dia tak ikut spek dekat sini. Okey. Yang ni saya rasa ni aircon ni, kabel besar-besar ni. Power ni, betul ni. P ni kan. Aircon. Gas room aircon, water heater, aircon. Yang belah kanan tu banyak aircon. Okey. Yang ini dia ikut aircon punya. Tapi sebenarnya spek tu saya tak setuju sangat. Sebab apa? Sebab aircon barang-barang yang mahal. Aircon, water heater, barang-barang yang harga dia mahal. Kalau kita guna RCB 100MA, kalau ada leakage,
kilat ke apa, dia lambat trip. Dia risiko merosakkan barang elektrik. Sebab bukan semua edding ni dapat dia punya reading bawah below 10. 10 bukannya bagus. 10 tu nak lepaskan spek saja, nak lepaskan peraturan saja. Cuma syarat saja. Macam kalau ambil exam 40 dapat markah 40, dapat D, dapat ED Kalau bagus dia dapat markah A 90. Jadi edding nak bagus mesti dapat bawah 1 ohm. Yang paling bagus. Jadinya bagi saya kalau campur litar aircon, litar water heater dalam litar cahaya, besok bila berlaku masalah, risiko lebih mudah nak rosak. Sepatutnya, sebaik-baiknya kalau aircon, water heater masuk ke litar kuasa. Sebab litar kuasa dia punya RGCB lebih sensitif, 0.03 ataupun 30 mA. Jadi kalau kilat hentam, dia cepat tendang. Jadi dapat selamatkan aircon, water heater. Sebab lampu kipas harga tak mahal. Kalau rosak pun kita mungkin boleh beli dalam waktu tu juga, kita boleh keluar duit beli. Tapi kalau aircon rosak, water heater rosak, masalah sebab harga mahal. Jadi saya syorkan sebaiknya ni dia ikut ST punya ni, dia ikut Suruhanjaya Tenaga punya drawing. Aircon dengan water heater masuk dekat litar cahaya. Kalau cik nak bagus, cik keluarkan aircon dengan water heater punya wire, lead circuit masuk ke litar kuasa. Macam tu. Okey, lepas tu yang ni tak ikut spek. Yang ini litar kuasa sahaja. Dia ambil plug saja kat sini. Plug saja. Betul tak? Plug saja. Tu drawing tu. Socket point, gas room. Plug saja kan? Dia banyak plug ni. Macam ni. Betul lah plug. Okey, cik. Jadi yang ini plug saja, cuma tak ikut spek dekat sini. Tak ikut spek. Sepatutnya ini Messi 40A 0.03. Sini tak ikut spek. Yang ini okey. Semua dia punya ikut spek C16. Dia guna yang paling kecil. Okey. Lepas tu yang ini sebaiknya dia tak salah. Tetap juga dia ikut spek ST. Cumanya kalau cik nak lebih advance, lebih bagus, sebab cik punya rumah, mana-mana aircon, water heater cik pindahkan ke litar kuasa. Yang atas ni guna untuk lampu kipas saja. Macam tu. Nampak lagi organize lah kiranya. Lepas tu kipas dengan lampu, kipas lagi senang kena hentam kilat. Saya buat bisnes ni dah lama, dah lebih 12 tahun. Majoriti rumah customer masalah kilat, kipas kena hentam. Sebab kipas elektronik. Jadi kalau cik rasa cik sayang kipas, takut kena hentam dengan kilat, kipas pun cik masuk litar kuasa. Ini rumah cik. Nak ikut peraturan ST pun boleh, tak salah. Tapi ni rumah cik, itu kalau amatur. Kalau cik dah expert, cik dah tahu dah apa guna dia, ni apa function, ni apa function, ni apa function, cik boleh buat sendiri punya. Macam tu. Macam ni lah. Kalau cik takut kipas cik kena hentam kilat, masukkan dekat 0.03. Jadi insyaAllah lebih selamat. Yang 0.1 ni atau 100 mA ni guna untuk lampu saja, sebab lampu murah. Lepas tu lampu pun bila kilat hentam susah nak rosak. Macam tu. Maknanya aircon guna 0.03. Ini kena tukar. Ni cik kena tukar. Dia tak ikut spek. Ini okey lah ikut spek. Okey, saya nak check yang bawah ni pula. Yang bawah ni dia ambil mana punya. Okey, sekarang saya check. Tak ada api Saya onkan ini. Tak ada. Okey, bawah punya dia ambil ni. Di atas punya litar cahaya. Okey, sekarang cik nampak. Tengok, kenapa litar cahaya kena 63 M? Kenapa litar cahaya kena 63? Kenapa litar kuasa saya kata tadi pakai 40 dah cukup? Sebab cik tengok, litar kuasa ini saja sebaris dia yang di cover. Tak banyak, tak berat. Tapi litar cahaya dia cover yang circuit yang ini dengan circuit yang bawah. Sebab tu dia kena pakai tinggi. Macam tu. Faham RGCB ni kalau load dia lebih 63 pun dia takkan trip. Sebab dia bukan untuk overload, dia untuk short leakage dengan bumi saja. Tapi dia akan panas. Kalau letaklah 63, jadi dia dua load ni dengan bawah ni load letaklah 80 M. Dia tetap takkan trip, tapi dia akan panas. Jadi kita nak elak kena panas, kita pakai ikut spek dia. Yang ini pula 63. Nak cantik, nak nampak profesional, pakailah 40 lagi cantik. Kan? Ni 0. Saya kata tak sesuai lah. Ni tak sesuai lah. Kalau pakai 0.03. Ni kalau cik nampak ni semua C6 kan? C6. Lepas tu C16. Ini litar dia ikut ST punya.
Nak ikutkan Lita ni tak ada masalah. Lita ni cik, ikutkan Lita ni dia ikut drawing. Dia ikut yang ST punya drawing. Okey. Cumanya kabel ni lah biasa orang pakai saiz 10. Tapi pakai saiz 6 tapi tak ada masalah lah. Kesimpulannya Lita tak ada masalah ikut drawing, cuma ini tak ikut spek. Okey. Sepatutnya pakai 0.03. Kalau encik nak lagi bagus, nak lagi selamat, kalau encik takut kena hentam kilat, takut dia lambat tendang, aircon, water heater, encik masukkan Lita kuasa yang kat bawah sini. Yang kipas, kalau biasa orang pakai sekali kipas elektronik selalu hentam kilat. Kita takut dia hentam kilat, kipas tu masuk Lita kuasa. Tapi pakai C6. Okey. Ah. Si apa ni? C6. 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 Macam ni kena ada C6. Oh, Yang kolam kosong ni banyak yang beli yang kolam kosong ni. Nanti cik boleh transfer lah. Ini dah penuh ni, nanti kena modify balik. Ni kena buka, kena modify balik. Ni dah penuh, bawah sudah penuh, tak boleh kan? Ini bawah banyak kosong, ni kena buka, modify balik. Tapi kalau cik nak buat lebih baik, yang saya ajar cik ni ilmu advance. Maksud cik dah faham benda tu cik buat. Tapi kalau orang tak faham, dia akan buta-buta ikut ST punya drawing. Dia tak faham. Dia akan ikut buta-buta ST punya drawing. Okey, dia tak kuasa cahaya macam ni dia buat. Tapi kalau kita dah faham rumah kita ikutlah kita punya. Contoh kalau saya pasang untuk projek-projek customer, government punya projek ke atau projek GLC ni projek, saya akan ikut Lita ni juga. Sebab saya terikat dengan ST punya drawing. Jadi kalau saya buat rumah customer, saya kena ikut sama macam orang ni buat juga. Cuma yang ini kena tukar 0.03 lah. Macam tu. Sebab saya terikat dengan drawing ST. Tapi kalau rumah saya sendiri, saya takkan ikut drawing ST. Saya akan ikut drawing yang saya ajar cik tadi. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kalau cik rasa nak lagi selamat daripada kilat, biasanya majoriti rumah customer rosak barang elektrik biasa hentam kilat lah. Kilat dia problem dia. Malaysia ni memang kes banyak kilat. Kalau encik rasa nak lagi selamat, dua-dua je tukar 0.03. Selesai masalah. Maksudnya encik tak payah nak keluar kos, nak buka balik, nak adjust balik macam-macam, tak payah. Yang ini encik boleh tukar 0.03. Yang ni encik boleh tukar 0.03. Ini pun encik boleh tukar 0.03 atau 30. Ni 100 mA kan? Encik tukar 30 mA. Dua-dua tukar 30 mA. Lagi selamat. 30 mA tapi 63. 63 dengan 40. Macam tu. Okey. Sebenarnya 63 tak ada salah pun, dia tak trip. Kalau 63 ni, dia okey lah, dia tak panas. Maksudnya load tinggi pun dia tak panas. Cumanya tak nampak profesional lah, tak ikut lah drawing tu arahan dia. Kalau 2 RCB mesti 63, mesti 40 macam tu. Macam kabel ni lah. Patutnya ini red merah, yellow kuning, blue biru, ikutlah pun nampak profesional. Tapi ini dua-dua ni dia pakai 63 pun tak ada masalah sebab RCB ni dia bukan function trip overload. Overload dia takkan trip. Dia untuk leakage saja dengan sistem bumi. Tapi tak nampak profesional lah. Yang salahnya sini tak pakai 0.03, itu yang salah. Jadinya kalau cik nak bagus, tak payah keluar kos banyak-banyak, cik tukar dua ni je. Dua-dua pakai 0.03. Jadi wire yang Lita cahaya Lita kuasa tak payah nak adjust. Kekalkan macam ni. Cik faham tak? Faham. Apa yang saya cakap tu cik boleh kecap? Alhamdulillah. Jadi puas hati jawapan saya. Okey. Kan kita nak check kita nak check load pula. Okey, stop je. Jadi kita nak check dia punya M pula. Nak ikutkan dia punya M dekat MCB ni semua ikut spek. Tak ada masalah. Tapi kalau cik nak letak kecil sikit pun boleh. Ni rumah cik kan, ikut cik lah. Biasanya M. Kabel pun cukup ni lah, cukup dia buat tarik kabel ni. Ya. Nampak lagi berapa tu? Nampak tu? Kosong. Kosong. Tak ada load. Cik pun duduk seorang, cik tak on banyak kan? Berapa? Kosong. 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 Banyak cik tak pakai je kan? Itu rasanya yang bilik yang tak ada aircon lagi tu. Okey. Saya cuba ambil
Yang besar ni, kabel besar ni pasal aircon ni. Yang tu pun tak pakai tu, C20 kan? C20 tak pakai? Tak pakai. Cik ingat tak mana yang cik pakai? Saya nak check load. Sekejap. Yang nombor 4 daripada kiri. 1, 2, 3, 4 L6. Master bedroom aircon. Berapa tu cik? 4.7. Aircon berapa power je? 1.5. Okey, normal lah, murah. Ni kos ni ke rendah nak yang benda ni cik. Ni kalau sambung ni tak cukup, tak sampai ke cik kabel ni? Tak tahulah macam mana dia buat. Yang tu untuk yang aircon apa ni? Yang living hall punya aircon tu. Okey, ni kan saya buka. Oh ni dia orang buat ni. Okey, lagi Apa dia? mana lagi? Ni apa aircon ni? 4. Ni berapa power je? 3 horsepower. 3 horsepower. Oh rendah je. Rendah. Ni berapa? 3 horsepower ni. Betul. Inverter. Rendah ni 4.5 ni. Kecil baru on tadi. Dia lambat Tadi sikit. masa you suruh on tu, I on dah. Tadi kan kita off kan? Ha. Tadi off kita on balik. Tapi rendah ni cik 3 ni. Simpan lah cik. Brand apa cik je pakai ni? Daikin. Daikin. Rendah ni cik. Okey lah, bagus lah ni cik. 3 horsepower. 3 horsepower. First time saya buat 3 horsepower dapat 4 lebih ni. Biasa 3 horsepower dah 6. dah 7 8 dah. Wow. Okay. 7 8 ni 4 ni first time saya jumpa ni. Style. Pakai dah cik. Lagi mana gear load yang cik letak? Yang lain semua kipas dengan ni lah kot. Kipas lampu tak masalah tu C6 semua. Okey, saya tengok tu lah yang saya cerita tu lah masalah tu. Ni je lah saya tukar 2 ni, tukar 0.03. Barulah lebih selamat lah. Boleh je pakai, tapi make sure dia kena cantik lah. Ni saya buka yang ni, tengok apa dia balut macam mana. Ni stop dah cik. Ni dekat je. Okey, ni aircon je 3 horsepower. Dia buat looping, dia buat merit join je. Kabel ni dia nak cantik. Dia tak boleh pakai selotip ni. Dia sikit je. Tu nampak tu. Tekan tu. Tekan. Okey, ni merit join nama dia. Okay, very joy. Tak profesional lah. Okay. Lepas tu dia pakai selotip. Ni selotip dia tak kuat. Dia nak selotip, dia pakai dia Scotch tape. Baru cantik. Yang tu lah. Mana cik Scotch tape dia? Dekat bawah ni. Tak apa, kita tengok. Kemudian ataupun dia kena pakai cabling. Ni Scotch tape. Ni Scotch tape ni. Saya akan pakai siap, saya pasang cabling. Okay. Dia pakai cabling baru lagi kuat. Okey, tak apa ni kita buat kemudian. Lepas tu, okey. Jadi nanti cik boleh buat sendiri ke cik nak saya buat kan? Kalau you buat kan macam mana dia charge? Nanti kita cerita kemudian je. Saya nak check dulu. Okey. Apa? Ni tak berani. Bahaya cik kalau cik tak cik bukan electrician. Kan? Saya tengok cik buat drawing macam saya ingat cik electrician. Tak ada electrician pasal dah. Kerja sendirilah. Okey tak apa. Saya boleh buatkan nanti kita bincang je. Okey, stop the video. Okey, Zari. Sekejap. 25. Patutnya aircon 3 horsepower dia mesti dalam 7 ke 8 M cik inverter. Cuba cik check balik. Mungkin dia kabel longgar ke apa ke. Kan? Sebab kalau dia drop ni tak bisa kabel longgar. Tapi dia pakai kabel 2.5 ni macam tak sesuai kabel ni. Memang tak sesuai pun. Crimping. Hmm. 2.5 je. Ni 2.5 punya ni. Dia sekejap. Sebelum you buat tu, kabel tu dia pergi mana? Dia pergi kat aircon kan? Ni aircon punya. Aircon. So sekarang ni dia masuk kat ceiling tak benda tu? Ni tak tahu macam Dia mana. tak tahu lah cik, ni kabel dah seligat kat dalam ni. Dia tulis kat sini apa ni? L4. L4. Okey, stop dulu cik. Dia kena pakai yang ni cik, dia kuat. Ni pun kuat. Bagi tu. Scotch tape. Bagi Scotch tape. Scotch tape.
Okey. Okey. Pegang. Okey, kau cik tengok ni, bau kuat. Macam ni cara dia. Bau kuat. Bau profesional. Allah. Lekat. Ini gam ni kalau dah lekat boleh buka ni. Free ni, kau buka ni. Ni heavy duty punya selotip ni. Right. Boleh ada video ni. Jangan lekatkan lagi. Ni tak boleh. Yang buat lagi tu. Tepi, tak situ juga. Belum juga tu. Oh ini. Nah. Ini memang mantap. Kau nak biasa guna ni, Cik? Tak pernah guna. Cara dia macam ni, dia tak ada gam. Dia rubber je. Buka je ni. Balut je macam ni. Video pendek-pendek ni tengok je. Dia patut pakai head shrink senang. Kita bakar je. Tapi head shrink saya tak bawa pula. Yang kecil, yang besar dia lah. Macam ni je lah. Kita ada head shrink je. Apa dia? Head shrink tak ada. Tak ada. Head shrink lawa sikit, cantik sikit. Lengkap bang abang. Okey. Nak buat tak cat rumah. Dah. Macam ni lah, Cik. Yuk. Macam tu. Selesai lah. Pasang balik. Okay, so Dah. dah. Video? Okay, stop video. Okay, kata tu, Cik. Tadi saya ingatkan ring. Okay, circuit ni dia ada dua, elektrik dia ada 2 litar. Satu litar jari, satu litar ring, litar gelang. Ring ni dia kumpul 10 plug jadi satu litar ring. Yang litar jari dia 2 atau 3 atau 4 plug sahaja. Dia boleh combine dengan dia, boleh loop dengan dia. Kan kalau Cik tengok kat sini, okey ni dua kan? Bawah ni, Cik, nampak tu. 2. Ini pun ada 2, ini ada 2. Saya ingatkan ring. Rupanya bukan. Ring yang ini je. Macam nampak ni, R2. Ni R2. R2 ni pun R2. Bermaksud Ini ring. ini ring. Ataupun kalau dia bukan ring pun dia adalah litar yang sama. Dia daripada punca yang sama. Mungkin buku saya mungkin DB ni tengah-tengah, satu lampu dekat sana, satu lampu dekat sana. Jadi dia nak tarik wire daripada sana ke sana tu jauh. Jadi daripada wing A punya wire dia tarik masuk sini dulu. Daripada wing B punya wire dia tarik masuk sini. Jadi dia combine dekat sini. Jadi dia buat satu litar. Tapi dia bukan ring. Cuma dia nak memudahkan kerja dan pendekkan jarak kabel. Macam tu. Dekat, Cik, ni R2. Clear tak? Tekan tu. Kena clear je R2 Okey, yang ini nampak tak 2, tapi dia bukan ring. Kau Cik tengok sini. Ni R2. R0. Tapi ini R0. Dan ini pula bersepah, dia belasah saja. Nampak tak? Ini R2 dah ada R2 dah. Ini R2 lagi. Nampak tu? Dia tak boleh macam tu sebenarnya. Setiap nombor tu satu saja. Kecuali ring. Kalau ring, ni 1 litar, R2 betul. Yang ni mesti R3 atau nombor lain. Tapi kalau Cik tengok kat sini, ni R2 juga. Yang satu lagi yang dia combine ni R0. Ni tak betul ni. Mungkin dah penuh. Kau tengok sini mungkin dah penuh, dia dah tak ada tempat nak sumbat. Dia sumbat macam ni. Macam tu. Nampak tu? Wire tu 2 masuk, R0, R2. Ini bukan ring, ini bukan 1 litar, ni litar yang lain-lain. Tak sesuai buat macam ni. Ni pun sama. Ini kalau Cik tengok tu nampak R4. R3. Ni tu R3. Dalam circuit yang sama, dalam MCB yang sama, tak boleh. Ini bukan dia punya, bukan ring, ni asing. Cumanya dia tak pecahkan, mungkin dah tak ada tempat. Kan? Ada kosong buat. Tapi tu banyak kosong ni. Tu banyak pun kosong ni. Ni lah dia malas buat kerja ke apa, saya tak tahulah apa masalah yang buat ni. Tu bawah tu ada lagi tu, nampak tu. Tu ada lagi tu. Saya ingatkan tadi ring, rupanya bila staff saya dah check bukan ring. Okey Zahari, pecahkan dia. Pecahkan. Ni bawah je kan? Okey, pecahkan dia. Yang ini saya jangan pecahkan R2 sebab R2 sama. Tapi tak tahulah betul tak betul ni tagging ni. Jujur tak jujur saya tak tahulah. Itu untuk light kat laundry. Dengan Store light, wet kitchen belakang tu, guest room yang bilik sebelah ni. jauh-jauh tak jarak dia? Dengan tak tahu lah jauh sini macam mana. Yang tak, Cik tengok sini, Cik tengok sini rumah Cik.
yang ini dua ni, jarak antara lampu dengan lampu tu jauh-jauh ke dekat-dekat? Kat belakang tu dekat-dekat. Hampir dekat-dekat satu sekat lah. Dia masuk. Kalau jauh-jauh tu bukan. Okey, betulkan balik Azari. Sebab tu bila beli rumah penting panggil kita check dulu. Jadi boleh claim warranty. Macam cik ni dah habis warranty, kena buat sendiri lah semua. Tak ada rezeki dah cik, nak claim warranty. Okey, kalau cik tengok dekat sini, wire ding ni ada satu warna kuning. Nampak tu? Okey, warna kuning. Ikutkan tak salah sebab kuning ni pun simbol untuk earding juga. Earding ni simbol dia hijau, kuning belang hijau dengan kuning. Tapi tak profesional lah buat macam ni. Macam tu, baru campur. Lepas tu kalau hijau lah semua. Ni kena tagging lah, nanti kita kena tagging. Kalau orang tak tahu nanti dia ingatkan live. Dia ingatkan yellow face dia masuk dekat MCB meletup. Nanti kita akan, bila kita buat kita akan tagging balik semua. Dia masa orang buka nanti, dia ingat dia live. Dia masuk dekat live. Kerana orang buka dia tak ambil gambar. Dia buka lepas tu orang lain pasang. Macam tu. Biasa macam tu lah. Yang ni kabel nanti kita akan tukar saiz 10 semua. Kalau cik setuju buat kita, ni kita akan tukar saiz 10 balik ni semua. Pakai saiz 10. Ni pun neutral pun, dia letak warna putih, warna biru. Ni neutral. Okey. Neutral ni putih tu auto gate. Auto gate tak apa, tak salah. Auto gate. Tapi kalau boleh tagging lah warna hitam, letak selotip ke kabel shrink kan. Warna biru ni pun tak salah untuk neutral sebab warna biru memang neutral. Tapi nya sekarang ni dia dah pakai hitam. Biarlah standard semua hitam, senang. Takut nanti kalau ada orang lain buat kerja rumah encik, yang buka orang lain, yang pasang orang lain, ataupun dia buka tak tagging, sekali tak pasang, yang biru ni dia masukkan dekat live, meletup nanti. Itu. Nanti on trip. Jadi banyaklah yang kena betulkan ni.